sekali. Saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana dan penjaga masa yang setia, guru-guru dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Hai kawan-kawan, tampilnya saya di sini untuk menceritakan kisah yang bertajuk Kebun Ajaib. Di sebuah negeri tinggal seorang pemuda yang bernama Halim. Halim seorang pemuda yang baik hati. Dia sering menolong orang miskin dan mereka yang dalam kesusahan. Pada suatu malam, Halim bermimpi berjumpa dengan seorang tua. Halim, esok kamu pergi ke belakang rumah kamu dan cari sepohon pokok nangka. Kamu akan temui sesuatu yang boleh digunakan untuk membantu orang miskin. Kata orang tua itu kepada Halim. Esokan pagi, Halim pun pergi ke belakang rumahnya dengan membawa cangkul. Sampai di bawah pokok nangka, Halim pun menggali tanah. Dia terus menggali sehingga mata cangkulnya terkena suatu benda keras. Halim berasa sungguh gembira apabila mendapati benda itu ialah peti besi yang berisi uang emas. Halim pun membawa peti besi itu pulang dan menunjukkannya kepada ibunya. Ibu, dengan uang emas ini saya akan membeli sebidang tanah. Kemudian saya akan tanam pokok buah-buahan. Buah-buahan itu akan saya sedekahkan kepada orang-orang miskin, kata Halim kepada ibunya. Ibu Halim pun bersetuju dengan niat baik anaknya itu. Kemudian Halim menggunakan sebahagian daripada uang emas itu untuk membeli tanah dan biji benih. Setelah membeli tanah, Halim pun pergi ke pekan untuk membeli biji benih. Apabila sampai di pekan, Halim melihat burung-burung di dalam sangkar. Halim menghampiri sangkar itu. Tolong, lepaskan kami. Jika tidak, kami akan menjadi hidangan buat makan malam nanti, kata salah seekor burung kepada Halim. Halim merasa kasihan terhadap burung-burung itu. Dia pun membeli ke semua burung-burung itu dan membebaskan mereka. Selepas membeli biji benih, Halim pun pulang. Keesokan harinya, Halim pun pergi ke kebunnya. Halim merasa sungguh terkejut apabila melihat sekumpulan burung di kebunnya. Kemudian salah seekor burung, yaitu ketua bagi burung-burung itu, menghampiri Halim. Semalam kamu telah menolong kami. Sekarang kami datang untuk membalas budi baik kamu itu, kata ketua burung itu. Kemudian dalam sekelip mata, semua biji benih habis diseman. Dalam beberapa menit kemudian, biji benih itu bercambah. Anak-anak pokok membesar dengan cepat dan mula mengeluarkan buahnya. Halim merasa terkejut dan kagum melihat apa yang berlaku di hadapannya itu. Sekarang kebunnya telah dipenuhi dengan buah-buahan yang manis dan bunga-bunga yang cantik. Cerita tentang kebun ajaib itu sampai kepada pengetahuan raja dan penduduk kampung.
Askar-askar raja dan penduduk kampung berduyun-duyun untuk pergi melihat kebun ajaib itu. Selepas melihat kebun ajaib itu, seorang askar mula menghampiri Halim. "Kebun ini adalah milik raja," kata askar itu kepada Halim. "Tidak, kebun ini adalah milik orang miskin," kata Halim dengan tegas. Kemudian, beberapa orang askar yang lain mula memetik dan memakan buah itu. Sebaik saja memakan buah itu, mereka jatuh lalu meninggal dunia. Askar-askar yang lain melihat. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis, para hakim, arif serta bijaksana, penjaga detik yang patuh pada waktu, serta kepada guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada pagi ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang boleh dijadikan pelajaran bagi kita semua. Cerita saya bertajuk Anak Ikan yang Suka Menipu. Di sebuah lautan, terdapat seekor anak ikan yang nakal. Ia bernama Tony. Tony tidak disenangi rakan-rakannya kerana ia suka menipu dan memain-mainkan mereka. Ketika ikan-ikan lain sedang bermain, Tony akan menjerit, "Jerung! Jerung! Bersembunyi cepat!" Ikan-ikan itu ketakutan lari-lari dan bersembunyi di celah-celah batu. Tony akan mentertawakan rekannya itu. Ikan-ikan kecil amat takut dengan jerung. Jerung yang galak itu akan memakan mereka tanpa belas kasihan. Sebab itu mereka akan lari ketakutan apabila Tony menjerit, "Jerung! Jerung!" Yang Tony sungguh nakal. Ia berasa seronok dapat mainkan mereka. Ikan-ikan kecil itu mempercayai Tony walaupun mereka selalu tertipu dengan helah Tony. Pada suatu hari, Tony menghampiri rakan-rakannya itu. Ia ingin main-mainkan mereka seperti biasa. Tiba-tiba muncul seekor jerung menghampiri mereka. Namun Tony tidak menyadari kehadiran jerung itu. "Jerung! Jerung! Bersembunyi cepat!" jerit ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu lari lalu bersembunyi di celah-celah batu. Tony tidak mengharapkan jeritan rakan-rakannya. Ia menyangka mereka cuma main-mainkan mereka. "Baiklah, kamu semua menang. Di sini mana ada jerung? Tak usahlah kamu semua main-mainkan aku," jerit Tony. Jerung itu berenang menghampiri Tony. Tony tidak sempat melarikan diri. Ia dimakan oleh jerung itu. Begitulah kisah ikan yang suka menipu. Oleh yang demikian, kita haruslah sentiasa bercakap benar dan sama sekali jangan menipu kepada siapapun, kerana ianya akan memakan diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis. Yang saya hormati para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya Adelina Alba dari 3 Balai akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Batu Belah Batu Berkampung. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung, ada sebuah gua yang penuh keajaiban. Gua ini dinamakan Batu Belah Batu Berkampung. Gua ini digeruni oleh semua orang. Pintu gua ini boleh terbuka apabila diseru. Akan tetapi sesiapa sahaja yang masuk ke dalam gua itu pasti tidak akan dapat keluar lagi. Di kampung berdekatan dengan gua itu tinggal Mak Tanjung bersama 2 orang anaknya, si Melau dan si Pekang. Mak Tanjung asyik bersedih kerana baru kehilangan suami tersayang. Kesedihan ini membuatkan Mak Tanjung
Tanjung sering berasa keseorangan walaupun hakikatnya Pekan dan Melot ada di sampingnya. Pada satu hari, Mak Tanjung teringin sangat makan telur ikan tembakau. Dia pun pergi ke sungai untuk menangkap ikan itu. Bukan main suka hati Mak Tanjung apabila seekor ikan tembakau yang besar dapat ditangkapnya. Mak Tanjung terus menyiam ikan tembakau tersebut. Setelah bersih, diberikan kepada Melot untuk dibuat gulai. Mak Tanjung berpesan kepada Melot supaya menyimpan sedikit telur ikan tembakau untuknya. Sekiranya dia lambat gulai. Selesai membuat gulai, Melot menggoreng telur ikan tembakau. Dia terus menyimpan sedikit telur ikan tembakau itu seperti pesanan Mak Tanjung. Namun setelah lama menunggu ibu mereka tidak pulang-pulang. Pekan mula menangis kelaparan. Melot menghidangkan makanan untuk si Pekan. Pekan akan dengan lahap disebabkan keenakan telur ikan tembakau. Pekan hendak makan lagi. Si Pekan mula merengek sambil menangis-nangis. Lalu menarik tangan si Melot hendakkan telur ikan tembakau. Puas Melot memujuk Pekan, tetapi dia tetap mendesak dan terus menangis. Secara tiba-tiba Pekan melompat dan terus mengambil telur ikan tembakau itu yang disimpan oleh Melot untuk ibu mereka. Pekan langsung tidak menghiraukan kekaikan kakaknya. Dengan lahap Pekan terus menelan telur ikan itu sehingga habis dimakan. Tidak lama kemudian Mak Tanjung pun pulang. Melot terus menghidangkan makanan untuk ibunya. Mak Tanjung bertanya kepada Melot, "Di mana telur ikan tembakau, Mak?" Melot terdiam tidak menjawab. Dia merasa amat bersalah. Dia sedih melihat ibunya yang sebegitu hampa kerana tidak dapat menikmati telur ikan tembakau. Mak Tanjung bingkas bangun. Dia memandang Melot dan Pekan dengan penuh rasa pilu. Lalu berjalan tidak bermaya menuju ke hutan. Hatinya bernambah sayu menenangkan arwah suami. Mak Tanjung merasakan dirinya tidak disayangi lagi. Melot dan Pekan berlari mengejar ibu mereka. Mereka berteriak sambil menangis memujuk ibu mereka supaya ikut pulang. Malamnya rasa sayang sudah hilang dari hati ibu tunggal itu. Tidak ada secubit pun rasa simpati buat Pekan dan Melot lagi. Semuanya sudah diganti dengan rasa hampa dan marah. Bagi Mak Tanjung tidak ada lagi kemaafan untuk anak-anaknya yang tidak mengenal budi. Sekuat-kuat hatinya Mak Tanjung menolak Pekan ke lantai hutan dan berlari sebatas yang termampu. Melot menarik tangan adiknya sambil mereka berdua mengejar Mak Tanjung. Sayangnya mereka terlambat. Mak Tanjung sudah menyeru batu belah batu bertangkap agar membuka pintunya. Sebaik sahaja Mak Tanjung melangkah masuk ke dalam gua itu, pintu gua itu pun tertutup rapat. Tinggallah dua beradik itu menangis merang sekuat hati. Namun air mata darah sekalipun tidak akan dapat mengembalikan Mak Tanjung ke dunia. Tinggallah Pekan dan Melot sebagai yatim piatu, hidup lara tidak terbela. Kawan-kawan, begitulah cerita batu belah batu bertangkup. Pengajaran daripada kisah ini adalah yang pertama, kita dalam sebuah keluarga mesti berkasih sayang antara satu sama lain. Kedua, kita tidak boleh bersikap tamak dan penting ke diri sendiri. Amalan dan sikap ini bukan sahaja akan melukai orang lain, malah boleh membawa kerugian kepada diri sendiri. Akhir sekali, kita tidak boleh menyakiti hati ibu bapa kerana mereka banyak berjasa dan berkorban untuk kita.
Ingat kawan-kawan, keluarga adalah orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Tanpa mereka tidak sempurna hidup kita. Sekian, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati, para hakim, guru-guru dan rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Yang terlena sedar-sedarkan, yang tersedar dengar-dengarkan, yang terdengar pikir-pikirkan. Dalam sebuah hutan, hingga seekor singa yang sombong. Badannya yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana untuk menewaskan singa yang ganas lagi sombong itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara, "Wahai kawan-kawan, kehidupan kita sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai kawan kita yang menjadi mangsa singa yang zalim itu. Oleh itu, marilah kita sama-sama berfikir bagaimana hendak menewaskan singa itu." "Ya, kami sedia membantu," jawab haiwan yang lain. "Siapa ada cadangan, silakan," kata sang kancil. Semua terdiam. Tiba-tiba, tepan bersuara, "Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menewaskan singa itu." Haiwan lain tertawa sambil memperkecilkan kebolehan tebuan. "Selain saya, siapakah yang berani menawarkan diri? Silakan." Tebuan mencabar kawan-kawannya. Masing-masing tunduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menentang singa, marilah kita sama-sama menyokong sang tebuan sebagai wira kita, kata sang kancil, dan disambut dengan tepukan yang gemuruh oleh penghuni rimba itu. Pada keesokan hari, semua penghuni rimba keluar untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa masih tidur di bawah pokok. Lalu, tebuan pun terbang menghampiri singa. "Hai singa yang zalim, hari ini aku mencabar engkau untuk berlawan denganku," kata tebuan dengan berani. "Engkau nak berlawan dengan aku?" Tanya singa itu sambil ketawa. "Belum cuba, belum tahu. Walaupun aku kecil, tapi dengan azam yang kuat, aku akan dapat menewaskan kemalasanmu yang besar," jawab tebuan penuh semangat. "Baiklah, kalau engkau berani, marilah," kata singa. Dengan pantas, tebuan terbang mengelilingi singa itu. Singa itu berpusing-pusing untuk menampar tebuan, tetapi tidak berjaya. Lama-kelamaan, singa itu menjadi letih. Tebuan mengambil kesempatan ini dengan pantas, yang masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu. Lalu, menyengat singa itu dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Ia bersin beberapa kali tapi tidak berjaya mengeluarkan tebuan. Semakin lama, semakin kuat gigitan tebuan. Tidak lama kemudian, singa itu pun mati kesakitan yang amat sangat. Semua binatang bersorak kegembiraan. Mereka mengandung keberanian tebuan itu. Ingat kawan-kawan, orang yang besar tidak semestinya kuat, dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Kita tidak boleh bersikap malas. Berusahalah ingin berjaya
Sebelum mengundur diri, marilah kita fikirkan. Kecil, jangan disangka anak. Besar, jangan disangka bapa. Akal yang cerdik dan semangat singkat dapat mengarahkan kekuatan fizikal. Sekian, terima kasih.